Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 yang diketuai oleh Zulhilmi bin Zulkarnain, ahli kumpulan lain iaitu saya sendiri, Nur Hafizah binti Hasan, Nur Fadila binti Queen, Muhammad Nur Azman bin Sabri, Nur Zalika binti Azhar, dan Farha binti Muhammad Fauzi. Kami akan membincangkan tentang budaya hedonisme dan cabarannya terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan pengenalan secara ringkas tentang budaya hedonisme. Budaya hedonisme ialah satu pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan semata-mata. Antara contoh budaya ini ialah berhibur secara berlebihan, melibatkan diri dengan minuman beralkohol iaitu arak, dan melakukan pergaulan secara bebas. Seterusnya mengenai objektif kajian ini. Objektif kajian ini terbagi kepada 3, iaitu yang pertama, mengenal pasti tentang konsep budaya hedonisme, dan yang kedua, mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hedonisme, dan yang terakhir ialah mengenal pasti cabaran budaya hedonisme terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Azman bin Sabri, nomor metrik 1200185. Saya akan meneruskan pembentangan dengan konsep budaya hedonisme. Hedonisme berasal dari perkataan Greek yang bermaksud kesenangan. Ia juga diistilahkan sebagai pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Pengasas budaya hedonisme ialah Aristippus yang merupakan murid kepada Socrates. Beliau telah ditanyakan soalan apakah yang terbaik untuk tujuan akhir kehidupan manusia oleh Socrates. Beliau menjawab yang terbaik untuk tujuan akhir manusia ialah kesenangan hidup. Idea hedonisme seterusnya dikembangkan oleh Epicurus dengan menyatakan tujuan hidup adalah untuk kesenangan dan kedamaian. Dalam pemikiran terkini, G. E. Moore merupakan tokoh hedonisme yang masih berpegang kepada hedonisme. Hal ini karena beliau masih berpegang kepada titik baik kepada keseronokan. Kesimpulannya, budaya hedonisme adalah budaya yang tidak baik dan tidak relevan pada masa kini karena mempunyai banyak keburukan berbanding kebaikan. Jika tidak dikawal dengan baik, ia akan merosakkan pemikiran rakyat Malaysia pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah binti Queen, nomor metrik 1200184. Saya akan meneruskan pembentangan iaitu berkaitan dengan faktor berlakunya budaya hedonisme. Yang pertama ialah kebudayaan. Kebiasaan berlaku dalam kalangan kita ialah terpengaruh dengan budaya barat, khususnya para remaja, di mana budaya barat ialah budaya yang mementingkan keseronokan dan kepuasan diri semata-mata. Sebagai contoh, remaja menghabiskan masa pergi ke pusat hiburan hanya untuk mendapatkan keseronokan semata-mata. Faktor yang kedua ialah pengaruh media sosial. Kini, media sosial sangat berperanan penting dalam kehidupan seharian kita. Namun, media sosial seperti Instagram, YouTube dan Facebook salah satu tempat di mana budaya hedonisme ini tersebar. Oleh itu, perkara tersebut akan menjadi ikutan anak-anak muda. Faktor yang seterusnya ialah kurang pengawalan ibu bapa. Ibu bapa yang mengutamakan kerjaya berbanding anak-anak akan memberi ruang dan peluang kepada anak-anak untuk bertindak bebas sehingga diri mereka terlibat dengan budaya hedonisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhilmi bin Zulkarnain, nomor metrik 1200183. Hari ini saya akan membentangkan faktor berlakunya budaya hedonisme. Antara faktor berlakunya budaya hedonisme ialah tidak menitik beratkan nilai agama, di mana agama dianggap sebagai punca kepada kehidupan mereka terkongkong dan tidak bebas dalam melakukan aktiviti sosial. Seterusnya, wujudnya pelbagai pusat hiburan juga merupakan faktor kepada berlakunya budaya hedonisme, di mana pusat hiburan menjadi tempat para remaja untuk melakukan aktiviti seperti gejala sosial dan vandalisme. Pusat hiburan juga merupakan tempat yang mudah mempengaruhi fikiran remaja untuk mencuba benda baharu. Akhir sekali, tidak dinafikan bahawa pengaruh rakan sebaya juga merupakan faktor budaya hedonisme. Seperti mana yang kita tahu, kawan adalah cerminan diri kita. Oleh itu, kita haruslah berhati-hati dalam memilih kawan. Jika kita silap memilih kawan, kita akan terpengaruhi untuk melakukan aktiviti yang tidak berfaedah dan tidak bermoral.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha binti Muhammad Fauzi, nombor matrik 12000187 akan meneruskan perbentangan berkaitan dengan cabaran dan budaya hedonisme terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Antara cabaran dan budaya hedonisme terhadap pembangunan peradaban kontemporari ialah pergaulan secara bebas. Pergaulan secara bebas ini meliputi pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang akan membawa kepada pelbagai masalah dan gejala sosial. Selain daripada itu, cabaran dan budaya hedonisme terhadap pembangunan peradaban kontemporari ialah hiburan. Hiburan ini termasuk dengan hiburan daripada media massa dan juga media sosial. Seterusnya, cabaran yang lain pula ialah keruntuhan moral dan akhlak. Keruntuhan moral dan akhlak ini akan membawa kepada kurangnya dan hilangnya perasaan malu, seterusnya menyumbang kepada berlakunya jenayah yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zalika binti Azhar, nombor matrik 12000186 akan meneruskan pembentangan di bawah tajuk cabaran dan budaya hedonisme terhadap pembangunan kontemporari. Cabaran yang keempat ialah peningkatan keganasan dan jenayah. Golongan remaja adalah golongan yang paling ramai terlibat dalam jenayah dan keganasan. Hal ini disebabkan kerana mereka tidak dapat mengawal hawa nafsu mereka untuk melakukan perbuatan keseronokan dan kemewahan dalam kehidupan tanpa berfikir kesannya terlebih dahulu. Hal ini demikian akan wujudnya jenayah seperti penagihan dadah, seks bebas, pelacuran dan sebagainya yang rata-rata melibatkan daripada golongan remaja. Cabaran yang kelima ialah kekurangan kewangan dan fenomena kemiskinan. Masalah kewangan juga memberi cabaran dalam kehidupan. Keluarga yang mempunyai masalah kewangan akan menghadapi masalah untuk menghantar anak mereka mendapatkan pendidikan yang sempurna. Anak-anak yang tidak mendapat pendidikan yang sempurna akan banyak menghabiskan masa untuk melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Hal ini akan membuatkan mereka terus terpengaruh dan hanyut dalam dunia keseronokan. Cabaran yang terakhir adalah konflik dalam institusi kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan yang berpecah belah akan menghasilkan individu yang berakhlak negatif. Bahkan anak-anak juga akan kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa. Suasana keluarga yang berpecah belah juga akan memberi tekanan kepada anak-anak. Oleh sebab itu, anak-anak akan memilih hiburan dan keseronokan adalah cara untuk menghilangkan tekanan. Situasi ini juga anak-anak tidak mendapat sokongan atau nasihat daripada ahli keluarga. Secara keseluruhannya, budaya hedonisme kini telah menjadi ikutan dalam kalangan kita. Dalam perbincangan ini juga kita dapat melihat bahawa banyak faktor dan cabaran budaya ini terhadap pembangunan yang memberi kesan baik maupun buruk. Dalam Islam, kita dilarang untuk mengikuti budaya-budaya yang tidak baik kerana ianya akan memberi kesan negatif terhadap diri kita sendiri. Oleh itu, kita hendaklah mengawal diri dan mengawal perasaan agar tidak terjebak dengan budaya hedonisme ini. Sekian sahaja perbincangan kami mengenai budaya hedonisme. Sekian, terima kasih.